Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup lepas mati kelak. Okey, dan sebaik-baik bekal tidak ada lain tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni ketakwaan kita kepada Allah wa taala. Ma taufiqi wala tisamiyah illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Moga Allah terima segala amal kita, amin. Dan dalam masa yang sama Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dosa kedua ibu ayah kita, dosa para guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam dulu sampailah saat Subhanahu Allah. Pada malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab kita di balik kematian, di balik tabir kematian, muka surat 6 kan? Betul kan? Kita mula keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Okey, dalam semua keadaan. Keutamaan. Memang Nabi suruh pun mati. Kan ada satu penyanyi Indonesia, apa nama? Yang ingat mati tu. Bukan Opik. UN. Bukan. Dia solo. Apa nama tu? Mati, orang kaya mati, orang miskin mati, Zul mati, Haji Bakar mati. Apa Sulaiman? Dari Sulaiman. Betul. Mengucap panjang kat nak. Kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Tuan-tuan mati dulu, anak lambat lagi. Boleh begitu tuan-tuan? Dia gelak lah, dia gelak. Boleh? Semua mati kan? Bagus lagu tu, ingat mati. Apa, dunia sementara, akhirat selamanya. Kan? Dunia sementara, akhirat selamanya. Bagus. Hiburan tak salah tuan-tuan. Hiburan tak salah. Ni ulama dulu-dulu bincang lah. Imam Ghazali pun keluar pendapat dia, hiburan tak salah. Tapi benda yang menyalahi agama dimasukkan dalam hiburan, itu salah. Contohnya lirik dia yang memuja makhluk. Puja makhluk memang tak boleh. Lalu dijadikan jadi sedap, kita pun ikut. Tak boleh. Boleh. Memuja nafsu lagilah. Man, bercanda di pasiran pantai, mana boleh? Boleh. Walaupun dia kata dengan bini kita, mana boleh? Dengan bini pun mana boleh bercanda pantai? Tunjuk ke orang, betul? Tak boleh. Macam mana? InsyaAllah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadhimil ladzat,
Perbanyakkan, sering-seringlah tu perbanyakkanlah. Mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan. Nabi tak sebut mati dalam hadis ni. Perbanyakkan akthiru min hadhimil ladzat, perbanyakkan mengingatkan benda yang memutuskan dunia. Maksud dia puan-puan, maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kita jangan nak seronok je 24 jam. Itu maksud dia. Jangan ingat nak seronok je. Kan hari ni orang semua nak seronok betul. Macam mana rancak? Rancak macam mana rancak? Sana rancak sini dosa. Tak tahu? Ya Allah, baca Quran je, tak tengok internet. Macam mana tu? Ada yang hari ni punya tu. Sana rancak, sini rancak tak tahu? Dah lupa tuan-tuan, bukan tengok internet pun, tuan-tuan semua baca Quran je kan? Tak tahu Oh, ni semua ni. Dia ada satu orang-orang hari ni lah. Dia punya trending lah, begitu. Sana rancak, sini rancak, berdosa. Ya Allah ya Tuhan. Ana pun tak pasti benda tu datang daripada mana. Kan? Tak tahu. Yang boleh sebut berdosa tu, yang sedap tu. Akhirnya nak seronok. Tuan-tuan, anda nak sebut pun payah pasal tuan-tuan ni bukan kaki internet, tuan-tuan ni kaki Quran. Dalam Facebook dia ada satu lagi app namanya Reel. Tahu tak? Hampa tak tahu. Ke Facebook pun tak ada. Zul ada Facebook tu? Reel ada? Tak ada. Nampak? Wali betul lah. TikTok? TikTok tahu? TikTok pun tak tahu juga. Dahsyat hampa ni. Makam lain macam ni. TikTok ni kan orang buat video pendek macam dia share. Dia share itulah. Ada orang ni, Allahu Akbar. Pasal benda ni seronok. Ni sebut nak seronok je ni. Benda ni seronok. Lalu kadang-kadang suami dengan isteri buat video, aurat tak tutup, nak seronok. Nampak tak nampak? Pasal apa? Banyak like dapat. Kadang tu yang jenis buat menari. Satu family yang nak beranak, mak ayah buat menari, post. Walaupun dia kata, saya pakai tudung. Tuan-tuan, menari tu tunjuk kat orang tu haram. Nak seronok punya pasal. Orang perempuan menari haram. Faham? Apa lagi? Dia open dekat media sosial. Apa sunyi? Macam marah ke? Bukan marah tuan-tuan. Lagi kononnya Zumba. Haram. Tapi bila kita open, orang tengok batang tubuh kita tu haram. Faham ni? Tak boleh. Nak buat tertutup dalam dewan dan jangan siapa ambil video. Jangan sebar. Dalam dewan aja. Tak apa. Apa aja semua. Kalau pakai tudung, kau pakai baju dengan post video duk benar. Kita jangan ingat nak seronok je.
Boleh faham tak? Hari ni orang nak seronok je, dia buat macam-macam. Dua neraka yang nampak? Neraka disebut terus ahli neraka. Besar dia Nabi sebut perempuan pakaian umpama telanjang, ketat baju dia, nipis baju dia, kan? Kita tengok tu real punya lah. Boleh faham tak? Tu tak payah syarah lah yang tu. Tak baju sanggup, betul? Betul. Berjalan melenggang-lenggok dia Khalid. Habis buat apa tadi? Ke yang aku tak pernah tengok. Dan nak tarik perhatian lelaki. Jelas. Jaga. Seronok je. Awak. Tukar. Ingatkan tak dengar. Oh ya. Oh yang ni. Okey. Boleh faham so tolong jaga yang tu, insya-Allah. Sukan boleh, sukan tak salah, sukan perempuan-perempuan jangan campur. Penonton juga perempuan. Macam tu Ustaz, mana ada tempat rumah kita bersukanlah dengan suami, ajak dia main bola dalam rumah. Lampau gelap pasal tak pernah buat. Cuba buat sekali. Kan? Tolak meja makan, tolak sofa, main bola. Suami tendang, isteri jadi keeper. Isteri tendang, suami jadi keeper. Lepas tu gol. Gol. InsyaAllah. Jadi maksudnya, rosaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian. Sahabat tanya, bila Nabi sebut gitu, aktsaru min dzikri hadhimil ladzat, banyakkan benda yang memutuskan kelazatan. Sahabat tanya, apa benda tu Rasulullah? Nabi berjawab, al-maut. Kematian. Kan? Sebab tu dalam mengingat kematian ni, antara sunnahnya ziarah orang mati. Rajin ziarah kubur. Baca kisah-kisah kematian. Macam kita ni. Malam pertama alam barzakh. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ada tulis. Anda banyak boleh faham kan? Anda baca bab sakaratul maut. Kita baca ni boleh kata agak lengkap lah. Kita ni agak lengkap. Daripada mula-mula ingat mati, sampailah nak mati, sampai rupa Israel, sampai lepas mati. Banyak ni. Banyak. Kita baru muka surat 6 je. Ada lagi 4 atau muka surat. Apa? 2 lebih. 3 lebih. InsyaAllah tuan-tuan. Harap panjang umur, jangan mati dulu. Bagi habis dulu. Kalau mati, tuan-tuan dululah. Okey, maksudnya rosaklah kenikmatan dengan cara mengingat kematian sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepada nikmat dunia tadi. Lalu kamu fokus menghadap Allah.
Boleh banyak. Tuan-tuan, umur kita makin panjang kan makin pendek? Betul. Umur makin pendek. Tapi kenapa jadi selamat panjang umur? Tuan-tuan pernah dengar orang sebut selamat pendek umur? Makan penyepok kawan tu tuan-tuan. Kan? Tahniah tu Haji selamat pendek umur. Tuan-tuan balik tak payah makan, balik terus tuan-tuan kena hambat. Betul. Tapi memang makin pendek kan? Macam anda pernah tanya tuan-tuan kan? Zul sekarang umur 21. Umur anggur nampak tak sedar diri betul. Berapa Zul? Masya Allah, betul. Tapi anda nampak yang tak muda. Tak jadi nak announce tuan-tuan. Betul serius. Anda ingatkan dia muda pada anda. Rupanya anda jauh lebih muda pada dia. Cewa. Dengan usia yang ada, mana dah tinggal ke belakang tu banyak tahun. Kena mana dah dibuat macam ni tadi. Banyak tahun. Boleh pergi ke depan macam usia yang dah ada tu. Betul tak betul? Betul tak? Ayo ke apa? 50? 56. Agak-agak mana 56 tu dah banyak tahun. 56 tahun dah tinggal ke belakang. Betul betul? Kita dah tinggalkan dunia ni dah 56 tahun. Agak-agak ke depan boleh pergi lagi ke 56? InsyaAllah tu nak sedapkan hati. Betul tak betul? Setuju? Tapi hati kata tak sampai. Peratusan besar mengaku tak akan sampai lagi 56. Maknanya ke depan lagi pendek daripada yang dah kita tinggal. Faham tak? Lagi pendek ke depan. Sebab tu sini kata, kenapa manusia masih tak ingat mati? Sedangkan dia sedang, macam Imam Syafi'i sebut, kain kafan kamu sedang ditenun. Betul tak betul? Kain kafan duk ready. Kain kafan duk ready. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia nak mati, anak dia siapa anak dia? Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lagi? Asma. Masya Allah. Bulan depan ganti ustaz kuliah. Kan? Berkat nama-nama. Tak dengar? Muhammad Alif Irfan. Masya Allah. Okey. Bila Sayyidina Bakar ni dia nak mati, Sayyidina Bakar mati sakit. Bukan mati dibunuh. Yang mati dibunuh siapa dia? Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Sampai sekarang umat Islam dibunuh. Bermula pada Sayyidina Umar. Ni Huzaifah ibnu Yaman sebut. Huzaifah ibnu Yaman ni seorang sahabat yang dia tengok muka kita, dia tahu jujur ke penipu. Ini Huzaifah ibnu Yaman. Allah bagi kelebihan kat dia. Kan? Bila Nabi sebut Huzaifah begitu kelebihan dia, Sayyidina Umar pergi cari dia. Wahai Huzaifah, kamu tengok muka aku ni, ikhlas kau munafik? Main-main tuan-tuan. Tuan-tuan berani nak mengaku munafik? Sayyidina Umar pergi tuan-tuan. Tolong tengok muka aku, ikhlas kamu munafik. Jawab di Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, kamu ikhlas wahai Umar. Kamu tak ada langsung ciri-ciri munafik. Tapi fitnah bermula pada kamu. Apa dia? Pembunuhan umat Islam. Dia mula-mula dibunuh kan? So sampai sekarang umat Islam dibunuh. Huzaifah sebut. Masya Allah, tabarakallah. Huzaifah ibnu Yaman ni jasad dia di Iraq. Dia syahid di Iraq. Bersama dengan hamba dia, pembantu dia, Salim. Mati sekali, syahid sekali. Okey. Baiklah. Jadi tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana nak boleh cerita Sayyidina Umar tadi, nak sebut apa? Ya? Abu Bakar. Waktu dia sakit nak mati,
Dia tanya anak dia, mana kain kapan aku? So, Siti Aisyah radhiyallahu anha bawa kain kapan baru. Dia kata ni bukan. Kain kapan aku yang paling buruk. Kita nak kapan mayat, hak baru ke hak buruk? Betul? Senang bakal kata, yang baru untuk orang hidup. Orang nak mati bagi hak buruk je. Betul ke tak betul? Kain kapan tu boleh tolong si mati ke? Baru ke buruk ke boleh tolong? Tak boleh. Betul tak betul? Tak ada manfaat pun. Cuma kita, bahasa kita sebut penghormatan terakhir. Betul tak betul? Jadi kita buatlah elok-elok. Tak apalah. Tak salah pun. Boleh faham? Bahkan itu termasuk dalam keadaan kita memuliakan jenazah. Kita memuliakan jenazah. Bab dia dengan Allah, itu bukan kerja kita. Boleh nak? Baik. Lalu tuan-tuan, Rasulullah SAW juga bersabda, lau ta'lamu bahimun minal maut ma ya'lamu ibnu adama akaltum minha samina. Riwayat Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti diketahui oleh anak Adam, oleh anak cucu Adam tentang maut, nescaya kamu tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Apa maksud tuan-tuan? Maksud kata Imam Ghazali hadis ni, kalaulah rupa-rupanya kita di bawah tu betul? Maknanya tadi siaran ulangan lah. Ana baru jumpa tanda dia. Tak apalah, benda tak berdosa pun. Kan? Minta maaf Patut lambat habis. Patut dah habis kitab ni kan? Okey tuan-tuan. Okey, kita baca pilah, kita syarah sikit hadis tu. Nabi sebut, lau ta'lamu bahaim. Kalau binatang ni tahu tentang minal maut, tentang sakitnya sakaratul maut, boleh faham dah? Ma ya'lamu banu Adam, maka semua anak cucu Adam takkan dapat akaltum, makan binatang ternak tadi, minha, daripadanya daging-daging. Pasal apa? Binatang semua akan jadi kurus kering, fikir bab mati. Boleh faham tak? Haiwan ternak akan kurus kering, ingat mati. Boleh faham? Kita tuan-tuan, lepas ke bumi jenazah, malam tu tahlil 3 pinggan sapu. Tambah tuan-tuan. Kan? Tak gerun langsung. Oi, sedap siapa masak ni kan? Tempoyak rampai pula tu tuan-tuan. Mampu ingat aku tak tahu lah. Ana Negeri Sembilan, tu favourite Ana, tempoyak rampai. Macam mana? Oh, bukan nama dia tempoyak rampai. Okey. Nama betul dia apa? Nama betul dia? Tempoyak daun kayu. Nasib baik sebut malam ni kat sini. Kalau tak sampai kematian dengan nama yang tak betul. Tempoyak daun kayu. Tapi sedap. Memang nak buka selera. Anak boleh, benda tu anak boleh makan dengan dia dan nasi putih saja, tak payah lauk lain. Boleh. Kan? Kita campur macam-macam spesies orang. Jumpalah benda tu. Sedap tuan. Ya Allah Tuhan. Harap bulan depan ada orang belanja. Boleh nah? Binatang kalau dia tahu bab mati, tak lalu makan, kurus kering dia tuan-tuan. Kita dengan orang mati tuan-tuan, makan 3 pinggan. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya, pertama ngerinya kematian. Yang kedua, fikir akan perhitungan amal. Fikir akan azab kubur. Fikir akan saat nyawa nak keluar. Ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala sebut, kan Nabi sakit sebelum mati, kurang lebih 15 hari Nabi tak bangun tuan-tuan. Sakit tua lah. Lebih kurang 15 hari tuan-tuan.
Kan? Dan saat betul-betul akhir Nabi minta sebekas air dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yadkhulu yadai. Nabi masukkan tangan dia dalam bekas air. Maksud Nabi celup tangan. Nabi sapu muka dia. Oh, maksud Nabi panas. Sehingga kan Nabi sebut, sakit yang aku tanggung sekarang 2 kali ganda sakit yang umat aku nak tanggung besok. Oh, Nabi makin dekat ajal dia, makin tenat Nabi. Ana dah sebut kan, Ana dah cerita kan, kenapa para rasulnya ni setengah-setengah kita tengok matinya tu perit. Betul ke tak betul? Nabi Zakaria mati macam mana? Gergaji, tuan-tuan. Rasana lah tuan-tuan, setakat ni lah, kalau tuan-tuan tengok baca kisah-kisah benar, tak ada lagi dah orang jahat tahu mana dia bunuh dengan gergaji. Ada tak? Ada belum? Pistol kan, atau tu ya bom. Betul tak betul? Bubur racun, parang, pisau, kapak. Betul tak betul? Gergaji dia orang pakai? Ada tak? Tuan-tuan pernah jumpa cerita? Tak ada, tuan-tuan. Nabi Zakaria gergaji tu. Maknanya kalau kita fikir, ya Allah teruknya, Nabi Allah kena macam tu. Imam Sya'rawi sebut, kenapa begitu? Termasuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam 15 hari terbaring, tak bangun. Dia bangun tu last tu yang dia jadi makmum pada Sayyidina Abu Bakar tu. Sahabat ingat Rasulullah kembali sihat. Sahabat balik. Sebab tu waktu wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar tidak ada di sisi. Boleh faham ni? Imam Sya'rawi rahimahullah sebut, kenapa para rasul matinya perit? SPM dengan PhD, mana besar gaji? PhD kan? Nak dapat PhD senang ke payah? SPM berlambak ada orang level SPM. PhD, saya lihat taman ni pun ada seorang yang ikut tu kalau ada. Faham tak maksudnya? Kan? Jarang orang boleh dapat level PhD. So, gaji dia mahal. Syurga para rasul, syurga yang tertinggi. Nak dapat dia payah. Maka sijil dia pun mesti besar, mesti payah. Ujian dia tu mesti susah. Boleh faham? Clear bab tu tak? Kena. Jadi Nabi pun celup tangan sampai Nabi basuh muka dia. Nabi tak panas sangat, perit. Maka Siti Aisyah kata, aku tak heran langsung orang kata mati, oh dia ni mati muda, dia ni oh okey cantik. Kerana Rasulullah pun perit saat sakaratul maut. Nampak tak? Rasulullah pun perit di saat sakaratul maut. Allahumma inna a'udzubika min gharabatil nanti anak recall balik. Siapa ingat doa tu? Oh, korek. Bukan gharabatil dain. Allahumma salli duk sebut lalu, tapi bila nak sebut nanti jadi lupa. InsyaAllah nanti anak ingat nak sebut dan anak ulang. Tuan-tuan boleh praktik doa ni. Allahumma inni a'udzubika min la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa lupa, dia tak mari. Okey, kita baca dulu terus. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada, orang yang mati syahid? Nabi SAW bersabda, ya ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Perbanyakkan ingat mati, tuan-tuan. Antara tanda orang banyak ingat mati ni apa dia, tuan-tuan? Antara tanda
Rambut dia beruban. Tapi uban ni ada dua. Satu uban penyakit. Uban normal lah. Satu uban sebab dia banyak ingat mati. Beruban kan. Dan uban ni jangan cabut. Jangan cabut. Dah hitam tak apa. Warnakan jadi hitam tak apa. Kalau tak mau warnakan, itu lebih baik. Boleh faham? Pasal uban ni dia cahaya bagi orang beriman. Jangan cabut. Ya dia. Tu sama ada dia penyakit ataupun betul-betul dia ingat mati. Tapi kalau pernah kena sengat lebah tebuan, beruban kan? Beruban juga. Yang tu uban penyakit. Boleh faham Tapi ada orang yang muda, putih banyak. Dia tak sembahyang pun. Boleh Putih banyak rambut dia. Maknanya sel-sel kulit kepala dia tu tak sihat lah. Penyakit lah. Boleh faham Uban di rambut, uban di janggut. Iyalah tu. Cahaya orang beriman. Syayyabat nihud wal waqi'ah amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi SAW sebut. Au kama qal Rasulullah SAW. Beruban aku ni sebab turun surah-surah tadi, Nabi kata. Nampak tak? Pasal apa tuan-tuan? Takut dengan azab Allah. Takut dengan kiamat. Nabi baca surah ni turun. Nabi kata, beruban aku dengan sebab surah ni turun. Boleh faham InsyaAllah. Mudah-mudahan. So, Nabi kata, boleh duduk dengan para syuhada, orang yang banyak ingat mati. Dan kedai aku besok ni. Tapi orang kita bab berangan ni nombor 1, betul? Nanti aku pencen, aku pergilah masjid. Kalau dan pencen. Betul tak betul? Dia sebut, nanti aku pencen, aku pergilah masjid. Dia duduk berangan je. Sebab tu Nabi SAW sebut, orang yang panjang angan-angan, jauh dengan akhirat. Dia tak ingat akhirat. Panjang angan-angan. Boleh? Dia duduk bercita-cita lah. Oh, bulan depan kita pergi ni. Ujung tahun ni kita pergi ni. Oh, ya Allah Tuhan. Dia tak tahu yang Israel tu duduk tepi dia. Berapa kali sehari Israel jenguk kita? 70 kali sehari, tuan-tuan. 70 kali sehari Israel jenguk kita. Dia duk gigit bibir, tuan-tuan. Geram. Pakai hati, subuh tak bangun. Israel kata, lambat lagi nama kawan ni. Aku sepak lagi kau je, Israel kata. Tuan-tuan kenalkan sahabat kita Abang Bok Lokman. Isabella. Anak tak boleh nyanyi. Kalau anak nyanyi nanti orang tak jemput dah kuliah, orang jemput menyanyi. Tuan-tuan, dalam hospital. Dia dalam hospital. Kisah ni dia nampak hebat. Bukan dia nampak Israel. Dia yang menyebabkan dia hijrah. Kawan baik dia meninggal dalam keadaan stretcher, nak masuk ke bilik bedah. Sedar, dalam on the way nak masuk bilik bedah tu meninggal. Tu dia pun mula mari fikir. Tu yang dia stop semua aktiviti dia, terjun dalam dunia perjuangan Islam. Total. Tinggal total, tuan-tuan. Total tinggal. Baik, dia kata masa dia dalam hospital, dia kata katil seorang pakcik sebelah, dia sebelah sembang ni. Lepas isyak duk sembang biasa sebelum tidur, sebelum ngantuk. Tidur. Bangun pagi besok, dia tak sedar. Dia tanya, "Nurse, mana pakcik sebelah?" Nurse kata, pakcik sebelah meninggal semalam pukul 2 lebih pagi. Tuan-tuan tahu apa dia kata? Pokoknya tadi pukul 2 Israel datang.
Faham tak faham? Israel datang. Datang katil sebelah. Sebelah je dengan katil saya. Faham tak? Kita pernah fikir macam tu, tuan? Dalam rumah kita, mungkin ada orang yang pernah mati dalam rumah kita. Mungkin keluarga kita di kampung dulu, ayah kita, mak kita. Kita pernah fikir tak? Israel masuk tadi. Faham tak? Israel masuk tadi dalam rumah kita. Israel ada tadi. Tadi Israel ada. Dia tak tunjuk muka. Kalau tunjuk muka, satu rumah tu boleh mati. Boleh faham tak? Israel ada katil sebelah. Maknanya kita dekat sangat dengan kematian. Cuma Allah bagi nama orang sebelah, tak bagi nama kita sekali. Faham tak faham? Ini tuan-tuan. Kita kena nampak begitu. Minggu ni orang ni mati. Minggu lepas tu mati. Oi, Israel kerap datang ni. Takut nama aku pun ada sekali. Boleh faham tak? Nama kita pun ada sekali kot. Kau minggu lagi satu. Boleh faham ni? Ini tuan-tuan. Al-kayyisu man dana nafsa lima min amali lima ba'dal maut. Kama qala Rasulullah SAW. Orang yang bijak, Nabi kata, dia sentiasa buat preparation untuk mati dia ni. Pasal mati tak bagi tahu bila nak datang. Wa ma tadri nafsun bima bi ayil ardi tamut. Tidak siapa tahu di bumi mana dia akan mati, bila dia akan mati. Tak ada siapa tahu. Betul tak betul? Alasan keutamaan mengingat mati kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan kita bukan tak suka dunia. Kan? Tuan-tuan ni, tripod, handphone, live, ini semua dunia betul? Anda pun buat live. Kita suka dunia. Kalau tak anda datang kuliah naik unta, tuan-tuan. Okey, tak kena tol. Berapa kali kena hujan tak tahulah tadi kalau naik unta. Dan insyaAllah tak jam. Memang tak jam. Tapi tuan-tuan tunggulah. Mungkin 2 hari besok baru sampai. Betul tak betul? So kita perlu pada dunia. Tapi Allah dunia tu biar pahala. Boleh? Allah dunia tu biar pahala. Tuan-tuan ada handphone bayar bil berapa sebulan-sebulan? Ada orang 50, ada orang 40, ada orang 100, ada orang 200. Ada pahala dekat situ? Tak ada pahala. Kalau Facebook tuan-tuan, satu ayat Quran pun tuan-tuan tak pernah tulis. Tak ada pahala tuan-tuan. Kalau Facebook tuan-tuan sekadar tanya, oi kau kat mana? Lama tak jumpa, jom minum. Boleh faham Tak ada satu benda pun yang boleh jadi pahala. So habis duit saja je habis duit. Boleh? InsyaAllah. Dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Buka terus ya. Senang. Buka jadi macam tu lah pula mata. Tak buka, kejap tengok atas, kejap tengok bawah. Kita beginner. Okey, mendorong seseorang mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Ini keutamaan dia untuk banyak kita buat persiapan akhirat. Tuan-tuan tahu tak satu lagu bagus lagu ni yang Korporatasan nyanyi? Lagu apa? Agak top juga lagu ni. Lama dah lagu ni, 80-an kot. 90-an. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Disebut dengan tetamu senja. Apa maksud tetamu senja? Kita ni umat yang paling last. Umat yang paling dekat dengan kiamat. Faham tak faham? Kita ni umat yang paling dekat
dekat dengan dunia yang akan hancur. Kita paling dekat. Faham tak? Senja ni kan habis siang, ujung siang lah senja ni. Betul tak betul? Mana tak ada siang dah sebenarnya. Nak jumpa malam. Nak jumpa zaman kehancuran kiamat. Tapi masih duduk seronok. Itu maksud tu. Padahal tak ada siang dah. Faham tak faham? Dah gelap malam. Siang dah habis. Faham tak? Nak tidur je. Tapi dia ingat dia hidup tu macam siang hari. Hai ni kita. Betul tak betul? Dia nak seronok je. Buka TV ni, kawan ni melompat. Buka TV ni, kawan ni melompat. Buka TV ni, kawan ni hang sana, hang sini. Betul ke tak betul? Dan kadang-kadang kita tengok kan, terfikir kita tuan-tuan. Allah dah bagi agama untuk bekal. Tiba-tiba dia buang bekal yang Allah bagi tu. Dia buang bekal yang Allah bagi tu, yang nama Islam tu dia buang. Dia rasa nanti dulu, bukan masanya lagi. Masanya sekarang kami nak seronok. Boleh faham tak? Dan Allahu akbar walillahil hamd. Sebaliknya lalai. Lalai dari mengingati kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam keseronokan dunia. Dunia ni apa yang tak seronok tuan-tuan? Kalau buang agama, semuanya seronok tuan-tuan. Semua seronok. Kalau buang agama dalam hidup, semuanya seronok. Sampai Nabi sebutlah. Dunia ni jannatul lil kafirin. Syurga bagi orang-orang kafir. Sijilil mu'minin. Penjara bagi orang beriman. Penjara bagi orang beriman. Bagi orang kafir di syurga. Seronok tuan-tuan. Semua boleh buat, betul? Nak menipu orang, boleh. Itu yang kena tangkap raja scammer kan? Melayu kan? Melayu ke Cina? Melayu kan? Yang keluar gambar dia berpeleseran dengan perempuan apa semua tu kan? Ui tuan-tuan, juta tu sapu duit. Jutaan ringgit tuan-tuan. Dia ingat apa? Kalau kita tengok gambar, bila dia kena tangkap gambar dia, gambar live dia, tuan-tuan, kereta mewah, perempuan sana sini, kawan keliling pinggang. Nak apa tu? Nak seronok. Dia tak peduli mati ke akhirat ke dosa, tak peduli, nak seronok. Maka dia tenggelam dengan tipu daya. Dunia tipu dia. Dunia kata yang ni best, akhirat jangan fikir lagi. Jom yang ni dulu. Dunia duk tipu. Faham tak faham? Dunia kata ni perempuan, ni duit banyak, kita buat macam ni dapat duit. Orang tu lantaklah kena tipu, janji kita seronok. Dunia tipu dia, menyebabkan dia tak nampak besarnya akhirat. Bal tu'siruna hayatad dunya. Mereka tukar usia dia ni, sepatut usia dia ni untuk tolong padang mahsyar. Tapi usia dia ditukar untuk dunia dia saja. Boleh eh? Amin, amin ya Rabb. Ini sahabat kita doa. Semoga alim ulama dan guru-guru ustaz-ustazah semua dirahmati Allah. Amin. Untuk antum juga. Termasuk untuk yang mendoakan juga. Amin. Dan dunia dia tipu. Betul ke tak betul? Dunia kata kereta besar, rumah besar, dia tak mampu. Dunia kata kena dapat baru best. Dia cari jalan yang haram. Dunia duk tipu dia. Nampak? Kita sebut begitu biar clear. Dunia duk tipu. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tuhfatul mu'min, mu'minil maut. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Masya Allah. Wah, hadis ni sedap ni. Hadis ni tuan-tuan boleh hafal, tuan-tuan boleh kuliah dah bulan depan. Pendek jadi tu, tak sampai sejengkal pun. Nabi kata tuhfatul mu'minil maut. Hadiah berharga, hadiah paling besar, hadiah paling baiklah Nabi sebut bagi orang beriman adalah kematian. Kenapa tuan-tuan? Kerana kematian inilah border kita dengan syurga. Boleh faham tak? Nabi sebut mana-mana orang setiap kali lepas solat fardu dia tak tinggal baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalang dia masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya macam mana? Kita sekarang hidup, syurga belah sana. Nak pergi syurga mesti jumpa mati dulu. Betul tak betul? Tak jumpa mati tak boleh masuk syurga, kena jumpa mati dulu. Jadi sekarang ni kita dengan syurga tak ada halangan dah, tak ada halangan dah. Yang halang mati je. Makna kematian ni adalah hadiah paling besar. Pasal mati tu dia boleh pergi syurga. Syaratnya baca ayat kursi lepas solat fardu. Nabi sebut lepas solat fardu, bukan baca ayat kursi tak solat fardu. Boleh faham? Nabi tak suruh gantung. Gantung dia pun tak solat. Mangkuk ayun nama dia. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan. Memang ayat kursi tu ayat pendinding, betul. Tak salah, betul. Tuan-tuan, iblis dia masuk mencuri rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub ni miskin. Di mana kubur Abu Ayyub? Soalan ni anda jawab, Ustaz tanya kubur Ayyub. Payah Ustaz, tak payah. Cerita dia ni masyhur. Dekat? Bukan. Rumah Abu Ayyub kat mana? Fasa 3. Turki kubur dia. Turki. Ingat dulu adik apa? Ammar. Ammar kan? Dia kan mati Turki. Dia student sana kan. Diberi penghormatan, mayat dia dikebumikan di tanah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni rumah yang mula-mula Nabi tumpang menginaplah waktu hijrah Madinah. Rumah dia Nabi tumpang. Dia tidur malam, bau harum semerbak dalam rumah dia. Dia cari apa benda yang bau wangi. Apa dia tuan-tuan? Peluh Rasulullah menitik. Masya Allah. Dia ambil botol, dia tadah peluh ni Nabi. Bau harum. Peluh kita, bini kita pun muntah tuan-tuan. Peluh. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan bangun pada masa besok kita dapat tengok wajah Nabi SAW. Amin. Nak tengok wajah Nabi, mata jangan tengok benda yang haram. Tuan-tuan nak dapat tak buku catatan dari tangan kanan? Jangan menulis benda yang dosa. Facebook tulis orang sakit hati, WhatsApp tulis orang sakit hati. Tuan-tuan, kaki nak melangkah ke syurga ke neraka? Maka masa hidup sekarang, melangkahlah tapak-tapak menuju syurga. Masjid surau, ziarah kematian, orang sakit, ziarah silaturahim, kaki ni. Maka dia akan melangkah ke syurga. Pasal itu semua tapak-tapak ke syurga. Mulut nak tak dapat lafaz syahadah di akhir hidup?
maka mulut bercakaplah baik-baik. Jangan duk kata kat orang, jangan mengumpat, jangan duk marah orang, jangan duk paksa orang luar kemampuan dia, walaupun menuntut hutang. Hutang tu hak kita, betul. Tapi kalau dia betul tak mampu, jangan paksa dia sampai membebankan dia. Tak boleh. Boleh mana? Mulut kalau nak syahadah. Mata nak, telinga nak tak boleh dengar orang ajar syahadah akhir hidup. Nak, maka dengar yang baik-baik. Jangan sumbat benda buruk. Bila benda baik datang, besok dia akan tendang. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lekang ayat kursi lepas kali solat fardu. Nak susun tang mana? Tak kisah terpulang. Nak dia dulu ke istighfar kemudian ke? Tak apa. Susunan tu ulama je buat. Tak kisahlah mana pun, janji ada. Ulama kumpulkan apa yang Nabi sebut. Kan? Susunan wirid kita lepas solat ni, dia tak mari sebakul. Nabi sebut orang kat orang ni Nabi sebut begini, orang ni Nabi sebut begini, orang ni Nabi sebut begini. Boleh faham tak? Bila jumpa, lalu sahabat ni, para alim ulama mengumpulkan susun untuk kita mudah. Gitu tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. So bila kita tak lekang ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, kita Abu Ayub tadi kan. Satgi balik ayat kursi nah. Abu Ayub tadi. Tu dia bau harum dalam rumah. Nabi ni tuan-tuan, katalah tuan-tuan lalu jalan luar ni, jalan surau kita ni, jalan tepi padang ni kan, bau wangi. Sahabat kata, Rasulullah mesti ada kat depan. Jalan tu Rasulullah baru lalu, harum dia tu masih melekat di jalanan. Tuan-tuan, ni Nabi. Boleh faham tak? Para sahabat akan tahu bahawa Rasulullah baru lepas lalu jalan ni, kerana bau harumnya Nabi tadi. Jadi Abu Ayub ni, dia miskin tuan-tuan. Dia miskin. Sehingga Nabi datang tempat menginap, dia jamu Nabi, dia tak makan. Tak ada makanan, dia jamu Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan, mereka memuliakan Rasulullah. Kita, ya Allah, tak peduli kat Nabi, ya Allah, tuan-tuan. Orang hina Nabi, kita relax, tak ada apa-apa. Boleh faham tak? Patut kita boleh halau dia keluar pada rumah kita. Hang hina ayah aku. Contoh begitulah. Betul tak betul? Hang hina bapa aku. Hang keluar pada rumah aku sekarang. Patutnya begitu. Ini tuan-tuan. Lalu Abu Ayub Al-Ansari tadi tuan-tuan, dia bangun pagi, tengok tamar dia hilang. Stok tamar untuk breakfast hilang. Semalam simpan. Tanya rumah. Yang kan? Have you seen our tamar? Cewah. Betul tak betul tak tahu, belas api. Betul tak? Betul ke tu? Tak tahu. Janji faham. Yang tamar semalam awak ada nampak? Mana saya tahu? Abang yang simpan. Kata Abu Ayub, aku simpan sini. Tak ada, hilang. Habis pagi ni nak breakfast apa? Kan? Tak apalah. Esok keluar kerja apa semua, dapat upah, makan-makan, simpan lagi tamar. Hilang lagi kali kedua, hari kedua hilang lagi tamar. Ni tak boleh jadi ni. Ni bukan salah letak ni. Ni memang ada kutu sapu ni. Dia pun mengendap. Abu Ayub Al-Ansari mengendap. Mengendap, nampaklah mangkuk ayun ni duk curi tamar dia. Ini kelebihan para sahabat. Okey? Dia tangkap iblis. Curi tamar dia. Ni jenis macam piramida, jin lapar. Apa nama? Cerita apa tu? Nujum 4 belalang. Kan? Nujum 4 belalang, jin lapar. Abu Ayub tangkap. Abu Ayub kata, kamu tahu tak, kamu curi rumah aku ni miskin. Aku akan bawa kamu jumpa Rasulullah. Tuan-tuan, kelompok kawan tu tuan-tuan, dengar nak jumpa Nabi. Jangan bawa aku jumpa Rasulullah, jangan bawa aku jumpa Muhammad. Aku akan ajarkan kamu satu ayat. Semua keturunan aku takut ayat ni. Iblis ajar ada ayat kursi.
Iblis ajar. Aku ajar, kamu lepas aku boleh. Kata Abu Ayub, boleh percaya ke hang ni? Nah iblis. Bab ni betul, aku ajar betul dia, aku tak tipu. Dan iblis ajar ayat kursi. Dia pun lepas. Abu Ayub Al-Ansari jumpa Rasulullah. Cerita hal ni. Nabi kata, kamu dapat berita yang benar. Betul, cerita tu betul. Tapi dari seorang yang pembohong. Faham tak faham? Iblis memang tak boleh percaya, tapi hak tu betul. Faham tak faham? Ayat kursi, baca, melazimi, bukan tampal, tak solat. Faham tak? Boleh faham Al-Baqarah siapa lazim? Nabi sebut setan iblis tak masuk rumah. Boleh faham siapa yang melazimi? Semua surah ada kelebihan. Allahu Akbar. 8:55 pagi. Allahu Akbar. Okey, kita masuk. Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Pasal dia dah kumpul dengan izin Allah, kita kumpul banyak amal. Boleh faham tak? Kita kumpul banyak amal, tuan-tuan puan-puan. Banyak kita bersusah payah ni untuk apa? Tak ada lain untuk redha Allah. Betul tak betul? Kita memang nak cari redha Allah. Amin. Amin. Kita memang nak cari redha Allah. So bila kita nak cari redha Allah dan kemuncak keredaan Allah adalah syurga. Nak pergi syurga, dia ada satu halangan, satu jalangan namanya al-maut. Boleh faham tak? Tuan-tuan. Raja apa nama Negeri Sembilan panggil apa? Yang tuan. Yang di Pertuan Besar. Yang Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dia kata, saya nak hadiah kepada semua rakyat saya sebidang tanah. Sebidang tanah. Tapi bila mencapai umur 55, contoh. Boleh faham? Bila mencapai umur 55, baru saya akan bagi geran. Mana dah pencen, dah tak larat kerja, ada penyakit, bagi tanah, naik rumah. Jual nasi lemak 10 bungkus hari pun dah cukup. Rumah dah free. Contoh. Tuan-tuan, kita nak tunggu 55 tu rasa macam mana? Rasa lambatnya 55, tak sabar, betul tak betul? Rasa macam nak sekarang je 55. Orang beriman rasa sekarang nak mati. Nak dapat syurga. Faham tak faham? Sebab tu dalam hadis Nabi kata tuhfatul mu'minin al-maut. Sebesar-besar hadiah bagi orang beriman adalah kematian. Ulama sebut kematian bagi orang beriman macam dia sedang bertunang, maka kematian itulah ijab kabul dia. Boleh faham? Sebab tu kita jangan takut dengan kematian. Kalau kita yakin dengan janji Allah, tak takut dengan mati. Pasal kita menuju redha Allah. Amin. Sebab apa kita buat amal? Ulama sebut amal untuk melahirkan cinta kita pada Allah. Kalau kita tak lahir rasa cinta pada Allah, amal kita problem. Boleh? So bila kita nak raih cinta manusia, kita sanggup. Bila dia kata I love you, masa tu juga kita pensan. Pasal apa yang kita idamkan dapat. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Jangan marah kat dia, macam mana dah dia jenis gelak. Kan? Boleh faham tak? Ada soalan? Mudah-mudahan insya-Allah majlis kita malam ni Allah kurniakan keberkatan. Amin. Membawa keinsafan, membawa kita lebih dekat dengan Allah. Insya-Allah. Okey, soalan kalau ada? So bulan depan kita start perengan bawah, juga kita kena revise balik dengan hadis tu. Pasal perengan tu dia syarah hadis tu. Hari ni 15.
Okey.